Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam 8 Ramadan dan salam Malaysia Madani. Pastikan Sahih edisi Selasa 19 Mac 2024 bersama saya Nadine Nordin. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Tular gambar ELMM berlainan di aplikasi MyJPJ. Menurut kenyataan, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Malaysia mengambil maklum dan memohon maaf berhubung isu paparan gambar pemilik lesen memandu Malaysia Digital ELMM yang berlainan dengan maklumat pemilik sebenar. Ingin menjelaskan bahawa perkara tersebut berlaku ketika pasukan teknologi maklumat melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan sistem yang dibuat secara berkala bagi memastikan kelestarian sistem MyJPJ. Pihak jabatan ingin memaklumkan bahawa perkara ini telah diambil tindakan pembetulan dan penambahbaikan serta-merta. Juga ingin mengesahkan dan memberi jaminan bahawa tiada sebarang unsur penyalahgunaan sistem maupun kecurian identiti maklumat pemegang lesen memandu. Sebaliknya, segala maklumat adalah terpelihara dan selamat. Di portal semenarnya.my turut berkongsi info berkenaan kadar pertukaran USD atau MYR yang diterbitkan oleh Google pada 15 Mac 2024 adalah tidak tepat. Menurut kenyataan Bank Negara Malaysia BNM, tegas menolak data tidak tepat mengenai kadar pertukaran ringgit yang sedang tersebar menerusi media sosial berdasarkan kadar pertukaran USD MYR yang salah diterbitkan oleh Google pada 15 Mac 2024. Maklumat ini tidak tepat dan tidak mencerminkan dagangan sebenar. Pada 15 Mac 2024, kadar pertukaran USD MYR berada pada 4.7015 pada pukul 9 pagi dan 4.7045 pada pukul 5 petang dengan kadar intrahari tinggi pada 4.7075 dalam pasaran antarabang tempatan pagi ringgit seperti yang diterbitkan dalam laman sesawang BNM. Sepanjang 2 minggu yang lalu iaitu 1 hingga 15 Mac 2024, nilai ringgit telah mengukuh sebanyak 0.76% berbanding dengan dolar Amerika Syarikat. Waspada terhadap produk coklat jenama Slim Coco atau Slimo Coco. Ini kerana menurut kenyataan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, hasil pemantauan terkini yang dijalankan oleh Program Keselamatan dan Kualiti Makanan PKKM mendapati bahawa produk coklat jenama Slim Coco atau Slimo Coco dikesan mengandungi sejenis sebatian kimia yang bertindak sebagai pemendam rasa lapar atau selera makan. Ia didapati mempertingkatkan risiko kardiovaskular seperti serangan jantung dan strok terhadap pesakit obes yang mengambil ubat berkenaan. Justeru pihak KKM memutuskan sibutramine sebagai bahan yang terlarang yang tidak lagi berdaftar dengan KKM. Antara kesan sampingan sibutramine yang dilaporkan termasuk gangguan fungsi sistem jantung seperti menyebabkan degupan jantung menjadi lebih laju walaupun dalam keadaan rehat. Selain daripada kesan sampingan yang serius, terdapat juga kesan sampingan yang ringan seperti mulut kering, rasa mual, sembelit, sukar tidur, pening, senggugut dan sebagainya. Sibutramine yang banyak disalahgunakan dalam produk makanan bagi memberikan kesan penurunan berat badan. Di samping itu, label produk tersebut dapati tidak mematuhi kehendak-kehendak pelabelan di bawah Peraturan-Peraturan Makanan 1985, iaitu tiada nama sebutan sebenar produk dalam bahasa Malaysia. Sehubungan itu, produk tersebut tidak boleh diiklankan untuk jualan dan tidak boleh dijual seperti dinyatakan di bawah Peraturan 9 Peraturan-Peraturan 2 Makanan 1985. Ayuh ikuti sumber kenyataan daripada Ketua Polis Selangor CP Datuk Hussein Omar Han berkenaan video tular pergaduhan sekumpulan penunggang motosikal dan polis sedang menjalankan siasatan berkaitan video tular yang memaparkan sekumpulan penunggang motosikal dipercayai terbabit dalam pergaduhan di Bukit Ampang, Selangor.
Rakaman video itu telah tular sejak 12 Mac lalu di media sosial. Setakat ini, polis belum menerima apa-apa laporan berkaitan pergaduhan terbabit. Polis menasihatkan mereka yang terbabit atau mengetahui kejadian untuk tampil membuat laporan polis bagi membantu siasatan. Laporan kemalangan seluruh negara Ahad yang bertarikh 17 Mac 2024. Untuk makluman, kemalangan jalan raya berjumlah 1,199 kes, manakala jumlah kematian adalah 9. Baik penonton sentiasa berhati-hati di jalan raya, pandu cermat jiwa selamat, sayangi diri, jauhi kemalangan. Puasa hampir seminggu, tapi masih ada di antara kita yang suka sebar fitnah melibatkan agama. Apa pula perkongsian daripada pasukan Biar Betul? Ayuh sama-sama kita saksikan. Tular muat naik mempersoal tindakan kerajaan berkaitan isu agama. Dakwa si penghantar Putrajaya tak sensitif dengan agama rasmi Persekutuan. Dia turut menuduh tindakan itu dilakukan bagi menjaga hati masyarakat bukan Islam. Semakan pasukan Biar Betul mendapati tuduhan terbabit adalah fitnah yang dipercayai sengaja dimuat naik penghantar bertujuan cuba memecah belah perpaduan antara kaum. Hakikatnya, semua isu yang dibangkitkan telah dijawab. Dengan kali terakhir hal berkaitan pengoperasian kantin sekolah semasa Ramadan dijelaskan. Bagi mengelak terus malukan diri dengan buat tuduhan melulu, penghantar tidak wajar hanya pandai bermain media sosial. Sebaliknya, individu itu perlu ikut sama perkembangan semasa menerusi sumber berita sahih. Henti sebar fitnah. Jangan biar kejahilan hukum diri sendiri. Memainkan isu 3R adalah kesalahan. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar Betul, tak pasti, jangan kongsi. Biar Betul, tak pasti, jangan kongsi. Ayuh kita aktifkan segmen terakhir iaitu segmen notifikasi. Baik, apakah poster hebahan yang kami bawakan pada hari ini untuk diwar-warkan kepada anda semua? Ayuh kita mulakan dengan program ini iaitu program Bicara Naratif. Dengan topik yang dibawa adalah topiknya manfaat misi Australia dan Jerman yang akan disiarkan pada malam ini Selasa 19 Mac 2024 9 malam di saluran TV1. Saluran serentak disiarkan di saluran berita RTM. Untuk mudah di mana saja anda berada, muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. My TV juga untuk cara berinteraksi bersama dengan pengacara dan juga tetamu jemputan adalah dengan cara pergi ke Facebook Live dan TikTok Live Berita RTM. Kita bawakan pula program Diari Rawat yang akan disiarkan pada hari Rabu 20 Mac 2024 9 malam di saluran TV1, siaran serentak di saluran berita RTM dengan topik yang dibawa adalah kenali demam campak. Ya, ayo sama-sama saksikan pada hari esok Rabu 20 Mac 2024 9 malam. Untuk mudah muat turun aplikasi RTM Klik dan berinteraksi, anda boleh pergi ke Facebook Live iaitu Berita RTM. Kita bawa pula ke program seterusnya. Borak Dulu Baru Buka. Ya, jangan lupa untuk saksikan Borak Dulu Baru Buka sesingkat maghrib ya. Pada hari Selasa hari ini 19 Mac 2024 6.45 petang di saluran TV1. Secara ulangan 4.30 pagi hingga 5.30 pagi. Anda boleh saksikan juga ikuti Facebook RTM Radio Television Malaysia, Instagram Hiburan TV RTM dan juga aplikasi X iaitu Hiburan TV RTM. Kita bawakan pula ini dia Jauhlah Ramadan. Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2024 antara aktivitinya ada berlangsung iftar, sahur, tarawih, tazkirah, agihan sumbangan asnaf, moreh, solat berjemaah, agihan bubur lambuk dan bacaan hadis 40 hadis. Jadi ayo sama-sama ikuti ataupun sertai Jauhlah Ramadan Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2024.
Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Pastikan sahih untuk edisi hari ini Selasa. Sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada hari esok 4.30 petang di saluran TV1. Dan untuk mendapatkan sumber berita yang benar, tepat dan sahih, anda boleh ikuti media sosial rasmi kami dengan carian berita RTM. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.